Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Berita Mukas edisi malam 3 Oktober 2021 bersama saya Mariam Zanara Ibrahim. Berita malam ini dimulakan dengan Kerajaan Sarawak telah memperkenalkan skim kredit mikro Sarawak bagi membantu usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS memperkembangkan perniagaan mereka selepas terjejas akibat penularan wabak pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Ketua Menteri Datuk Tertinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Hopeng bersetuju melanjutkan tarikh permohonan skim kredit mikro Sarawak sehingga hujung tahun ini. Ini terbuka kepada semua terutama sekali golongan B40 dan pengusaha kecil dan sederhana PKS. Jumlah pinjaman maksimum sebanyak RM50,000 dan ia adalah pinjaman mudah. Kerajaan Sarawak telah melantik Agrobank dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC untuk melaksanakannya dan sekiranya permohonan diluluskan, mereka tidak perlu membayar faedah selama 3 tahun setengah. Katanya semasa berucap dalam penyerahan sijil lantikan Ketua Masyarakat Daerah Lawas, penyerahan sumbangan Biro Pendidikan Pusat Khidmat Tun Bukit Sari, bantuan input peralatan perikanan nelayan Daerah Lawas, simbolik penyerahan skim kredit mikro Sarawak SKMS dan kelulusan Geruan Projek Kecil Luar Bandar MRP Daerah Lawas pada Sabtu. Dalam majlis sama, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari turut menyerahkan insentif bantuan pendidikan kepada pelajar-pelajar di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Sari. Pusat Khidmat PBB Dun Bukit Sari juga membantu anak-anak dalam melanjutkan pelajaran untuk mereka yang benar-benar layak, terutama dalam melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian tinggi. Berita seterusnya. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri telah mengadakan lawatan kerja ke Kampung Budaya Sarawak pada Ahad. Pada tahun lalu, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM20 juta menerusi Belanjawan 2021 pemberian kemudahan projek khas, projek-projek di bawah peruntukan Kampung Budaya untuk membaik pulih serta menaik taraf kemudahan produk pelancongan bercirikan Kampung Budaya. Peruntukan tersebut diberikan kepada 4 buah negeri iaitu Sarawak, Negeri Sembilan, Terengganu dan Melaka. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM5 juta telah dihaskan kepada Kampung Budaya Sarawak bagi menaik taraf infrastruktur dan memantapkan kedudukan Kampung Budaya Sarawak sebagai salah satu tarikan pelancongan budaya utama di negeri ini. Sementara itu, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras projek-projek ini manakala Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak SEDC dilantik sebagai agensi pelaksana di peringkat Sarawak. Datuk Seri Nancy berkata, kerja-kerja penambahbaikan fizikal di Kampung Budaya Sarawak akan bermula pada pertengahan bulan Oktober 2021 dan ianya mengambil masa lebih kurang 8 bulan dan dijaga siap pada bulan Jun 2022. Dalam lawatan kerja tersebut, beliau turut menyatakan komitmen MOTEC untuk terus membantu dalam membangunkan serta mempromosikan Sarawak sebagai salah satu destinasi pelancongan yang menarik di Malaysia. Lama dah kita tunggu since last year. We have been having plans for Sarawak untuk mengadakan aktiviti, tetapi susah nak mengadakan aktiviti because of the DMCO. I'd like to share with you, kita mungkin insyaAllah kalau dibenarkan oleh YB lah dan dibenarkan oleh Sarawak lah, we are going to have big events here. Antaranya ialah ini di bawah sokongan kita punya Grant Sokongan Pelancongan Seni dan Budaya. Acara-acara Sarawak yang telah diluluskan yang Damai Virtual Run oleh Sarawak Cultural Village, there will be one of them. Dan Kuching Cari Treasure Hunt, actually it's meant to be 2020 for this year, awal dah for last year, tapi kita we postpone it to this year. And then we have Batang Sadong Bridge Marathon. We hope to do it. We hope to do it in either November or December lah. Kita tengok keadaan di sini lah. Hopefully Sarawak tak melarang kami buat event besar-besar. And then even for Cultural Village itself, they are going to have pementasan lukisan tubuh. That one kita sokong juga melalui Our Grant Sepadan. Tambah beliau lagi, kementeriannya juga merancang untuk mengadakan beberapa acara di Sarawak bagi meningkatkan lagi aktiviti pelancongan di Sarawak termasuk di Kampung Budaya ini. Manakala di Sibu, satu jawatankuasa khas dicadangkan untuk ditubuhkan di Sibu bagi mengurus dan membincangkan keperluan perkhidmatan kesihatan untuk kawasan wilayah tengah di Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan II, Datuk Aaron Agodagang berkata, penubuhan jawatankuasa khas berkenaan yang masih dalam peringkat undingan bertujuan memudahkan penyampaian perkhidmatan kesihatan di kawasan wilayah tengah sekaligus mengurangkan kebergantungan perkhidmatan di Kuching. Satu lagi telah kita bincangkan tapi ini masih dalam peringkat awal adalah untuk tubuhkan satu task force bagi Central Region
Sarawak ini yang akan decentralize di Sibu untuk menguruskan atau merancang, membicarakan keperluan medical services bagi kawasan tengah Sibu ni. Kita sekarang ini kita bergantung kepada Kuching. Jadi di Kuching memanglah sebab negeri Sarawak ni negeri yang besar dan kita begitu jauh, jadi services pun tak begitu sampai kepada kita sini. Jadi kalau kita tubuhkan satu task force untuk mengatur semua yang diperlukan, medical services diperlukan di kawasan Central Region di Sarawak ini, akan lebih memudahkan khidmatan kesihatan di kawasan ini. Bercakap dalam sidang media selepas mengadakan lawatan rasmi ke Hospital Sibu pada Sabtu, beliau berkata cadangan penubuhan jawatan kawasan itu akan diajukan kepada Kerajaan Sarawak dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di peringkat persekutuan. Terdahulu, Dato' Aaron berkata sebuah lagi hospital medan akan ditubuhkan di kawasan letak kereta Hospital Sibu untuk menampung keperluan pesakit bukan COVID-19. Apa yang akan berlaku di Hospital Sibu ini adalah kita akan menubuhkan satu lagi medan hospital dengan 100 bed yang akan diadakan di tempat parking di Hospital Sibu ini. Masih lagi perkembangan di Sibu, susulan kepadatan pesakit di Hospital Sibu, Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama agensi-agensi kerajaan memutuskan untuk membuka Hospital Medan ATM di Sibu yang dijangka beroperasi pada 15 Oktober depan. Menerusi kenyataan media Brigade ke-9 Infanteri Malaysia pada Ahad, penubuhan Hospital Medan berkenaan adalah bagi membantu Hospital Sibu menguruskan pesakit bukan kes COVID-19 sekaligus meringankan tugas staf perubatan di Hospital Sibu. Atau gerak awal akan bermula pada 7 Oktober di mana Holding Bay Area akan menempatkan sementara pesakit sebelum mereka mendapatkan wad. Kerja-kerja pembersihan dan persiapan penubuhan hospital tersebut telah diatur gerak dan diketuai Timbalan Komander Regimen 510 Askar Wataniah AW selaku Ketua Tim Persiapan Hospital Medan Sibu Lieutenant Kolonel Ahmad Halim Muhammad Rosli serta 10 orang anggota dari Regimen 510 Askar Wataniah AW. Pembinaan hospital ini mempunyai 3 fasa iaitu fasa pertama penubuhan Holding Bay Area di Parkir Zon 5 serta kerja-kerja pemasangan 5 buah khemah jenis TM36 dan Holding Bay. Fasa kedua ialah menyusun atur kedudukan khemah dan penempatan 100 buah katil dan seterusnya fasa ketiga adalah pembukaan Hospital Medan Sibu. Antara agensi-agensi kerajaan yang terlibat ialah Pejabat Residen Sibu, Pengarah Hospital Sibu dan Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Sibu. Di Lundu, seramai 584 orang pelajar dari daerah Lundu yang berumur bawah 18 tahun telah melengkapkan dos kedua vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Lundu pada Sabtu. Kesemua pelajar tersebut dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lundu dan SMK Senibong. Tinjauan yang dilakukan mendapati proses pemvaksinan COVID-19 berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Sementara itu, seorang pelajar Henry Chin Yang Fung yang berusia 17 tahun berkata, beliau sangat gembira selepas melengkapkan vaksinasi COVID-19. Katanya dia sudah tidak sabar turun ke sekolah untuk sesi persekolahan dalam norma baru. Manakala di Tebedu, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bagi remaja di daerah Tebedu diteruskan dengan melibatkan pelajar yang berusia 12 dan 13 tahun. Pada Sabtu, seramai 554 orang pelajar telah divaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Tebedu. Tinjauan yang dilakukan mendapati proses pemvaksinan COVID-19 berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Ibu bapa yang hadir menemani anak masing-masing turut berpuas hati dengan proses vaksinasi berkenaan. Laporan di Kapit. Hujan lebat yang turun sejak beberapa hari lalu menyebabkan 4 sekolah di kawasan pedalaman Baleh mula ditenggelami air. Perkara tersebut dimaklumkan guru di sekolah berkenaan menerusi aplikasi WhatsApp Kementerian Pendidikan dan Jawatan Kuasa Bencana bahagian Kapit pada Ahad. Sekolah yang terjejas ialah SK Temenggong Koh, SK Nanga Kain, SK Nanga Sempili dan SMK Baleh. Sementara itu, pegawai kesihatan di kawasan berkenaan turut melaporkan Klinik Kesihatan Nanga Melinau, Mujong dan Klinik Kesihatan Nanga Antawau Baleh juga ditenggelami air. Ketika ini, hujan telah pun berhenti namun timbul kerisauan kerana hujan masih lagi turun di kawasan hulu sungai, terutama air Sungai Baleh. Sebelum akhiri berita malam ini, ingin kami kongsikan sedikit klip bersama Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidul meluangkan masa meraihkan para penuntut institusi pengajian tinggi yang menamatkan latihan industri di UKAS di Ibu Pejabat UKAS di Kuching pada Ahad.
Hadir sama pengarah UKAS Samad Junai bersama semua ketua-ketua seksyen di UKAS. Semua penuntut dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS itu telah menamatkan latihan industri selama 10 minggu di UKAS. Dalam pada itu, Abdullah Saidul mengucapkan selamat maju jaya kepada semua penuntut tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.